Dan kita ambil satu soalan daripada ilmu tasawuf, dia cukup usul fiqh dan tasawuf. Soalan ini berbunyi, apakah hukum mereka yang mengambil akan satu bai'ah tariqah kemudian dalam masa yang sama bersibuk dengan zikir sehingga meninggalkan akan perkara-perkara yang wajib yang lain, umpama menuntut ilmu dan mencari nafkah untuk keluarga. Itu dia masalah. Mana soalan ni masalah dia panggil genting-genting sangat. Dia tak cukup dengan dia begitu masyarakat, kerana beberapa masalah gharib dia banyak lagi. Terkadang orang nak inti je kutip-kutip ambil, nanti nak inti jangan gaduh masalah. Ya, Islam ni luas. Agama yang syamil, yang lengkap. Jadi soalan tadi berulang sekali lagi, apa di awal tu tak nyata. Mereka yang mengambil bai'ah tariqah, mengambil bai'ah asal makna supaya jual beli tu lah. Tapi di situ tak pakai tak arti jual beli. Orang arti apa situ? Bai'ah ni. Cuba arti pula ni bab ni. Kelimah yang sama. Ono baik diartikan jual beli, tukar menukar. Sini bai'ah tariqah. Kita nak arti apa? Nak jual kan? Tak munasabah dah. Sini kena arti apa bai'ah sini? Cuba artikan dulu. Tidak sesat lurah dia tak boleh nak hukum. Perjanjian. Katalah tu perjanjian. Maka dalam perjanjian terkadang pegang tangan. Sebagaimana sahabat Allah Ta'ala guna, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang yang bermubayaah, kita ambil arak capur dulu. Sesungguhnya orang yang bermubayaahkanmu tu Muhammad, zahir bermubayaahnya-mu, hakikat mubayaahkan Allah. Lepas tu cara mubayaah, susun tangan. Kerana orang dia nak pergi apa dia pergi. Jadi okey, pergi tangan. Kemah pergi. Tanda kata jadi ikatan yang begitu kemah. Pegang tangan ke tangan, tangan ke tangan. Maka peganglah setara mana tangan pun pegang, kalau hati ke lain tak jadi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, yadullah fawqa aydihi. Tangan Allah di atas tangan kamu. Ingat mu pegang molek tapi pegang tangan Allah dah. Ini nak membalarahkan supaya perjanjian sama manusia jangan di mulut saja. Bisa pakai hati sebab Allah ada ikat juga. Kamu pegang tangan, tangan Allah ada di atas tangan kamu itu. Susun. Tangan Allah ada di tangan atas, di atas. Ya, ni nak rakyat balarah janji molek, jangan main-main. Sebab mu berjanji dengan manusia, sebenarnya berjanji dengan Allah. Tu asal. Sebab tu dah ada pula satu bab bai'ah dia bercakap pula situ. Sini artinya perjanjian. Maka di antara perjanjian sungguh pula dah. Sebab janji tu baik lidah pula. Wallahi, mari dengan yamin pula dah. Bukan pegang saja. Wallahi, demi Allah, janji biar. Dia panggil sampai supah pula sebagai nak taukid perjanjian, nak teguhkan ikatan. Wala tanqudul aiman sampai akhir. Jadi naknya bai'ah di situ panggil perjanjian. Dengan ada akad, dengan ada ikatan, ikat janji. Itu asalnya bai'ah. Maka ikat janji dalam bagai tariqah. Apa perjanjian? Ni banyak pada kita kena ambil pengertian. Apa dia dijanji ni? Ya ada tu 1, 2, 3 dia. Kalau kita tak faham mana tu jangan ada hukum. Jadi kita nak hukum ni apabila tahu belaka kita pergi tanya macam mana cara buat, lagu mana cara. Ni kita tak masuk dekat, duk jauh. Haram, tak boleh, tak sah. Ya jangan. Itu dah. Jadi ada perjanjian. Bila perjanjian, maksud dari perjanjian itu macam mana? Nanti kena soal balik pada tarekat tu. Sebab pada ada perjanjian adalah tu. Lepas tu tempat anaknya dia ada ikat. Lepas tu dia adakan amalan. Dia ikat tu untuk apa? Supaya jangan ikat. Ikat janji. Yalah, ikat janji nak berzikir nak tu. Tu dia kena begini. Dia kena tanya mana-mana satu tariqah, mana-mana satu jalanan dan nak bercakap tahu hal dia. Kerana ada setiap-tiap ni dia ada orang kata istilahat yang tertentu. Ada daqaiq halusia tertentu.
Seperti kata kita orang guru pondok. Orang nak mengaji sini, boleh hanya tak ada panggil bai'ah dia panggil. Orang yang nak mengaji pondok tak ada panggil bai'ah. Tapi mu nak duduk sini kena turut peraturan di sini. Kita nak masuk satu sekolah, kamu dia kata kamu nak duduk di sini kena peraturan macam ni. Ada kelulusan sini boleh masuk di sini, kalau tidak tak boleh, tak cukup peraturan ada syarat-syarat di sini. Itu masalahnya. Rupa-rupanya begitu. Lepas tu jalanlah. Berjalan turut bagaimana amalan. Lepas tu apa sambungan? Dia tahu lagi soalan tu. Dia duk urai bela-bela pasal nak faham. Bukan nak hukum untuk sedap main, nak reti. Nak faham tak faham dia jadi selera. Hasil daripada tak faham dia tak boleh. Maka al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Kita nak hukum atas suatu kerana hukum makna menetap dan menentukan sama ada boleh atau tidak, sah atau tidak. Yang satu dua nak pilih tu bukannya senang. Yang ini sah atau tidak, nak kata sah atau tidak, kena tasawur gambar. Macam mana tasawur rupa dia buat? Yang ini sah, yang ini tak sah aja kita. Yang ini boleh, yang ini tak boleh. Nak pergi ke situ tu dia kena ada maklumat. Kalau ke sana panggil yang berluasi panggil ada komun dia, kutip komun, kutip maklumat, tengok maklumat, tengok ini sah, yang ini harus, yang ini tak harus. Sebab tengok maklumat. Tu masalah kita nak jatuh hukum tu. Bukannya senang, mudah nak hukum. Tengok jadi tok hakim bukan pak mengadu selalu hukum kan. Nak periksa. Ini pun mungkin lah. Lebih lagi amalannya sulit. Amalannya sulit. Amalan tarekat, macam-macam tarekat. Dia ada sanak dia macam-macam lah. Kita kena tahu situ. Jaga mudah kita nak hukum. Baik. Macam mana? Jadi masyhur dengan amalan tarekat ni sehingga meninggalkan perkara-perkara waktu yang wajib yang lain. Amalan untuk ilmu, fardu dan kewajipan mencari fatwa. Tu apa kata sehingga meninggal. Dia bermasyhur, dia dengan sendiri dia syaghalatna amwaluna. Ya apabila kita bermasyhur istighal, bukan ngaji, istighal. Melayu kita nak panggil apa? Istighal ni. Bermasyhur kita ambil arak campur dah. Bermasyhur. Kita nak jadi Melayu kita panggil apa? Bersibuk. Dah. Sibuk. Dia sibuk dia tak ada selalu. Sibuk dengan kerja, tak ada nak ngaji. Sibuk dengan kerja, siapa tak ada nak sembahyang? Sibuk kerja dah. Sibuk dengan berjuang laku ni, tak ada nak sembahyang. Yang nak tak sembahyang tak ada, orang beli banyak nak laku sangat. Sibuk. Tu panggil istighal, bermasyhur. Bila dah sibuk dengan zikir, tinggallah menuntut ilmu. Tapi dia kait saat ni tinggal ilmu fardu ain dia kata. Sini kita kena soal macam mana sahabat di dalam amalan zikir dia nak bina amalan zikir untuk masanya nak menyucikan diri. Tazkiyatun nafs. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kan? Ingat dia kata. Tahuilah bahawa dengan zikir, dengan sebut Allah, dengan sebut Allah itu tenang hati. Dia nak pergi pada tenang hati, satu daripadanya zikir. Bagi zikir tu macam-macam susunan lah. Zikir. Dengan zikir tatma'innul qulub. Maka nak pergi situ mesti dia zikir, dia kena bina di atas apa hak fardu ain tu mesti kita ambil tahu kan. Pak kita nak kata bermasyhur dengan zikir siapa tinggal fardu ain. Ini belum tu kita kena di pada situ macam mana ikan takai kadang-kadang jatuh tuduh jatuh apa jaga lagi. Tu dia kita nak hukum tak boleh kadang-kadang tu. Mana fardu ain? Dia tak semaya ke? Ya kan? Ya, hak fardu ain tu, hak kewajipan kena buat. Lepas tu apa lagi hak tinggal fardu ain apa lagi? Ada lagi kita ada maksudkan? Menuntut ilmu dari arti yang luas. Ilmu yang menjadi fardu ain seperti ilmu tauhid tadi, kenalnya Allah. Apa yang nak zikir tu nak mendekat dengan Allah dah, bina tak kenal dah tu. Kata kenal mana zikir Allah. Ni dah sebut apa bagi tak kenal. Mana kita husnuzan, sangka baik pada mereka, bina tak kenal. Ingat cara kenal tu dia banyak cara lah.
supaya kita nak mengaji orang suara jadi, nak mengaji suara sedap jadi, tapi kena bina atas mengajilah, kena hukum-hukum tajwid ni. Tidak ada lagu-lagu sedap baca tak kena, salah. Nah itu kan. Sebab dia kena betul dengan mengaji hukum tajwid betul. Tak apa lagu dia jadi, dia suara jadi bina tak ada apa. Sampai kita suara jadi tapi tak kena, tak boleh suara jadi. Sedap tapi ada tapi. Sedap tapi tak kena. Dan dia lagu tu sedap tapi tak kena. Itu kan. Bagus tapi tak betul. Tak boleh macam tu. Lagi ada tapi tak habis hantar lah. Nah, kalau lagi menapi dulu ke ya dah tak habis. Ini pun begitulah. Jadi husnul zan ya kita tak boleh, jadi kita kena tahu tarekat ni macam mana, cara amalan dia macam mana dia boleh tahulah. Itulah di antara kadang-kadang keadaan zaman, di akhir-akhir zaman ni banyak sangat tuduh-tuduhan yang kadang-kadang tak rapat dengannya tu. Dan jangan kita belum pada tasawuf, jangan kita adakan tuduh-tuduhan. Sebab tu apabila ada berlaku kita berbincang, kita bicara macam mana cara-cara. Itulah. Lepas tu bagi orang yang banyak kata orang ta'assub tu, kadang-kadang dia ta'assub juga, hal lain masalah lah tu. Itulah. Lepas tu untuk akhiri masalah akhir habis dah masalah lah. Masalah terakhir tu di samping tu kita dia iringi dengan sedikit nasihat. Masalah terakhir ini itu berkenaan masalah penggunaan alat-alat muzik seperti sunai, kereta dan umpamanya digunakan dalam persembahan nasyid yang membawa mengingatkan akan kebesaran Allah. Adakah itu diharuskan? Jadi awal tu sunat guna alat permainan umpama zaman sekarang ni gitar. Kalau zaman dulu tak ada panggil sebut gitar dah. Serunai tu ada macam-macam panggil. Siapa kita orang tua ni tak pandai nak sebut lah alat-alat permainan. Walau orang nak pandai-pandai sebut gitar, antara lain serunai tu pun dia tubik now macam-macam bentuk pula tu. Jadi alat permainan bukan hanya di zaman sekarang, di zaman ke zaman. Dia kerana manusia dia suka dengan suara yang merdu. Hatta bukan kita manusia, binatang tak ada akal pun dia seronok dengan suara merdu. Siapakah dijadikan lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, serunai-serunai, puling-puling, ada yang panggil puling-puling, panggil tak? Tu binatang pun dia suka, binatang suka. Otak dia kena ada alat baru dia berjalan, tu laju dia berjalan. Tu dia kata ada semangat dia. Jadi tengok di semata-mata tu dia panggil alat permainan. Tetapi nak jadi maksiat tak maksiat, dia kena tengok pula di maqasid, tengok pula di tempat melalai. Maka hujung pertanyaan dia ada sana. Apa hujung sana? Yang mengiringi akan nasyid yang mengingatkan akan Allah Ta'ala. Nasyid yang mengingatkan Allah. Itu masalah illal ladzina amanu surah asy-syu'ara. Mengingatkan Allah. Seperti kata-kata lagu yang memberi nasihat, kata-kata lagu yang mengingatkan akhirat, kata-kata lagu yang mengangkat semangat supaya targhib, rajin dalam beribadah. Tu apa isi kata itu jika membawa kepada mengingatkan Allah, mengingatkan akhirat, menjaga supaya tak lalai daripada dunia, tak lalai dengan dunia. Itu panggil satu bagai, mereka kata satu bagai jalan untuk sampai kepada Allah. Itu dia sabit. Dia pernah kata zaman dulu syair dia ada pertanding sama syair, dia ada berlawanan sama syair balik orang kafir menentangkan agama, syair balik ni menjawabkan, syair ini nak melalai, syair ini nak itu. Sebab tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berhenti ketika syair. Seperti Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu bijak dalam syair. Apa Nabi syair dia buat lagu, bawa lagi saya ingat ada. Nah, lepas tu diguna pula alat tu pun dia banyak berbahasa. Kalau kita pandai kita orang ahli kitab dan ada al-zawajir bagi Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, pandai bercakap tentang alat. Situ pandai sekali. Berarti dia sebut nasbah orang ahli sufi harus pakai mustahabu, disunat bagi mereka. Dia kata bila tengok di ilat tadi mengingatkan.
Bagi orang yang pandai lah kita boleh hak itu panggil perkaraan dia. Ada yang haram, ada yang harum makruh, ada yang istihbab. Apa pula bagi orang ahli sufi, haram nasbah orang lain, harus nasbah orang lain. Sebab tidak sampai kepada Allah. Sebab tu bagi orang yang sampai, bagiannya haram nasbah orang ni, harus nasbah orang lain. Itulah sebab tu kita nak pukul rata tak boleh. Terkadang di zaman-zaman banyak lalai manusia dengan ahli alat-alat permainan. Maka alat permainan juga boleh mengatasi supaya nak mengkembalikan melalui alat permainan. Bagaimana pendakwah-pendakwah zaman dulu kan, melalui wayang, melalui lagu-lagu, permainan-permainan. Tapi permainan dia mempunyai hikmah. Bila tengok buat mainan, dia tengok juga perhatian. Maka dia tanya, ini teng-teng arti apa? Kerana setiap tidak ada arti bukan? Dia ada arti. Tapi kita bukan ahli tak tahulah. Apabila tu dia ada arti. Ada suara rendah ni macam mana? Irama dia tak sama ke irama dia. Irama ini. Kat ini dia gantikan kata-kata. Kalau kita buat tulisan kata-kata macam ni, lepas kita bawa ke jadi ada arti kata tu. Apa tu dia dengar ada nabi macam. Itu dia. Sebab itulah nak pada ahli yang memain kesegati dia tu orang ahli. Sebab dia panggil cara menyeru agama berbagai-bagai bentuk. Sebab tu nak pada penyeru da'i din. Kena faham dalam medan tauhid, kena faham dalam medan syariat, faham dalam medan tazkiyah. Bagi orang ni dia gunakan mainan tu untuk nak menarik pada kebaikan, maka itu satu jalan kebaikan. Dia nak kata kalau orang pandai dengan kita, tengoklah kalau ada tu dia tidak lagi pandai lagi cara mengenai guna alat permainan. Itu sebagai awal pada kita. Demikianlah beberapa soalan yang dibincangkan, beberapa soal hubungkan dengan tauhid, solusi dan dengan fiqh dan tasawuf yang kita tak dapat tidak untuk ini sebagai itu yang menjadikan kewajiban atas kita. Maka setiap ilmu yang disebutkan tadi dia ada pula apakah doain, ada fardu kifayah, dia sunat muakkadah, dia ada pula yang melebihi salah. Itu nak tafsir pula di situ. Maka dengan itu kita dinasihatkan supaya taklah kita menghalusi dan memahami tentang tiap-tiap satu masalah. Apabila kita faham, dengan faham itulah kita kata terurainya permasalahan. Tapi kalau kita tidak faham, maka permasalahan tidak akan timbul masalah ke atas masalah. Dengan apa jadi berbaru yang kata. Jadi berbaru. Itulah sebab kita kembali klik pada agama kita mengajar supaya apa kata keluar daripada zulma ila nur. Macam kita dah ada curah di negara ni nyata jelas. Kerana kita duduk dalam curah pelita lapu. Maka begitulah bagaimana tadi sebut dalam mukaddimah, orang ahli langit pandang kepada ahli bumi cerah macam kita ahli bumi, dia hak ke atas bintang di langit. Gelap bergelapan bintang. Begitu ahli langit dia hak pada ahli bumi. Cerah bagaimana kita naik atas kapal, bagaimana tengok di bawah dia bergelap cerah, semua tu pelita lampu yang mencerahkan. Ibarat daripada ulama dan orang-orang salih di sisi Allah Ta'ala, maka pandangan orang ahli malaikat tengok cerah. Maka dengan ada cerah itulah kita boleh kata kita yang lagi tu boleh tupai cerah. Sebab kita bukan kita mencerah lampu, cerah dia mencerahkan. Kita boleh tupai dengan cerahan dia tu, boleh tupai tengok surat, boleh kita tengok baca Quran, boleh kita tengok dia boleh kenal sama kita sahabat cerah. Tapi bila cuba uji padamkan semua lampu, gelaplah kita. Itulah ilmu ibarat lampu pelita. Ilmu itu ada pada ahlinya ulama tadi. Bila ada situ, cerah itulah mencerahkan, menerangkan. Sebab itulah orang yang punya ilmu daripada masa belajar lagi kena letak hati itu bersih.
Sahabat tu datang waris pada dia sebagai terhib, dia panggil. Siapa-siapa belajar, man talabal ilma liyumariya bihil ulama, supaya siapa menuntut ilmu, cari ilmu ke sana sini, cari menuntut, tapi letak supaya hati niat membantah ulama. Nak cari buah, cari pengalaman untuk nak bantah. Satu, atau liyubahiya bihi subha, ataupun nak memegah-megahkan atas orang yang jahil. Sedangkan kita cari ilmu untuk nak nak memberikan keterangan kepada mereka, nak megah-megah. Ataupun lagi liyasira wujuhun nas ilaih, supaya jadi segala muka manusia hadap hanya kepada dia. Hanya hadap pada dia. Maknanya nak pada penamaan nak apa semua sekali. Atau ya'khudha bihil amwal, ataupun supaya ambil dengannya harta. Maka salah satu pada empat itu dijawabkan dakhalanna. Ada riwayat 3 dakhalanna, tapi dengan kait jika tak bertaubat. Jadi kita dapat erti daripada hadis bahawa semasa kita belajar lagi dah, kita kena ilmu yang kita nak belajar ini ilmu apa? Ilmu syar'i ke bukan syar'i. Apabila tak ada ilmu syar'i, supaya apa kita nak belajar? Supaya kita nak menghilangkan kejahilan yang ada pada kita. Kerana setiap manusia mula dilahir semua dalam keadaan tak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu sedangkan kamu tak tahu syai'an, sedikit pun tak tahu. Lepas tu dah tahu. Apabila kita sampai pada mahak yang mungkin diketahui, man yata'atta minhul ilm, di situ datanya taklif supaya kita belajar. Itu letak hati niat mula. Jangan semata kita niat hati nak pada pangkat, nak pada kelebihan dunia. Itu salah di niat. Kita tutup barang elok tapi niat kita salah. Supaya kita kerja usaha yang halal kalau betul dengan syariat, buat kebun, menego. Kata usaha yang halal tapi niat kita bila menego nak lebih, nak besar, nak tinggi, supaya aku lebih sekali. Tu salah di niat. Itu kena baiki dengan tasawuf. Tu ilmu tasawuf tak boleh tinggal tu. Apa itulah siapa dia begitu lagi dah masa duk belajar tu, nak belah tu, nak pada lebih, nak tunjuk kelebihan, nak tunjuk supaya muka manusia hadap pada dia semua, tak pada orang lain. Mana niat dia tu, maka itu dakhalanna. Itu kan kata tahwid, ada itu nak menjaga supaya hati kita bersihkan. Sebab itu beberapa banyak kadang-kadangnya amalan berupa akhirat tapi jadi dunia dengan sebab buruk niatnya. Berapa banyak amalan berupa dunia tapi jadi akhirat dengan sebab baik niatnya. Tengok kita kerja buat kebun, rupa kerja dunia. Kita berniaga, rupa kerja dunia. Bercocok tanah, rupa kerja dunia. Tapi bila niat dia terbaik, apa dia terbaik, maka itu akhirat jadinya. Berapa banyak amal rupa akhirat, sembahyang rupa akhirat, rajin bersolat, bersunat itu, baca Quran, berzikir rajin, itu rupa apa? Rupa amal akhirat. Terkadang dia jadi dunia kerana buruk niat. Apa niat awak macam tu? Tengok kita mengaji ilmu syarak bila niat tadi jadi dunia. Itulah paling penting. Ilmu yang dikatakan tadi, disebutkan tadi tauhid, yakni usuluddin dan fiqh dan tasawuf. Bahkan semua tiga-tiga itu kalau kita nak gulungkan dalam perkataan satu, fiqh semua. Kerana fiqh mana faham. Al-fiqh huwa al-fahmu lima daqqa. Faham, reti, halus. Reti halus panggil fiqh. Maka tauhid reti halus, fiqh reti halus, dan tasawuf reti halus. Tapi cara pengertian makna pegangan sebagai asas. Kita pegang mengenai Tuhan, mengenai dengan Nabi-Nabi alaihi salatu, mengenai dengan sam'iyat yang dicerita oleh Quran, kita oleh Nabi, mengenai dengan akhirat dan sebagainya. Itu caraannya. Maka itu pula cara pelaturan. Nak faham dengan satu-satu masalah, nak faham dengan lugah, faham dengan makna syarak apa. Faham halus. Dan tasawuf, hak tu hak ni cara syariat zahir, hak ni syariat batin. Untuk nak mengesahkan solat, ini syariat zahir dia, rukun syarat dan perkara membatal. Maka untuk nak usah pula dalam hati kita, adakan ikhlas, kena ikhlas, kena ujub, kena riya, kena sum'ah, supaya kita nak elokkan daripadanya.
Itulah semua tu mari pada fiqh fid-din. Batu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah Taala kehendak kebaikan yang besar, kebaikan banyak, Allah beri fiqh menjadikan dia yang faham halus dalam agama. Itulah di antaranya. Sebab tu syaitan pun dia takut kepada faqih. Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Faqih yang seorang aja syaitan lebih takut daripada abid 1000. Orang ni rajin ibadat, rajin berzikir, rajin solat sunat wal. Kalau tengok ni ibadat, dia sembah Allah, duk tawajuh pada Allah, tapi apabila tak faham halus dalam agama, syaitan tak hirau pun. Syaitan tak hirau. Dengar semaya dia tak hirau. Posok dia tak hirau. Dia nak cocok supaya rusak buah jalan kita tadi dengan niat kita, dengan tak ikhlas kita. Maka apabila orang fiqh dia tahu jalannya. Kenapa tak dia panggil faham halus ni jalannya itu cocoknya syaitan, ini jalannya. Bila dia tahu gitu, susah untuk dia nak merosakkan buah. Kawalan ketat asal dia faham jalannya. Sebab itu faqih yang satu lebih takut daripada 1000 abid di atas syaitan. Sebab tu faqih dia tidur, syaitan lebih gerung pada abid sedang ibadat. Orang ni duduk semaya tu, dia tak ada gerung apa. Orang ni duduk tidur gerung. Dia gerung. Sebab apa orang ni? Dia duduk tidur. Orang tanya, faham masalahnya ke no? Faham dia hurai. Dia kata sebab tu dia gerung. Itulah. Demikianlah yang terakhirnya kita disudahi dengan cukup dulu dah. Masa kita pada banyak dah ni. Dengan sekadar itu biiznillah taala, dengan taufik hidayah darinya. Untuk kesempatan pada kali ini yang dia sebagai ambil kesempatan sebelum pada kita membuka belajar mengajar di pondok. Di masa ni masa cuti seminggu lagi. Bila sutuk dari jemaah balik, satu tu sambung hak petani, hak jalan dari rumah, terus hari Isnin buka mengajar apa dah pakai tu apa ni pula. Maka di celah ni permintaan daripada saudara-saudara sini serta dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala membetulkan kehendak Allah, maka terjadilah itulah dengan kehadiran sambil daripada sini esok pula tu sana kita balik sambil balik Bukit Kajitan. Dan semoga-moga dengan izin Allah Taala kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi sekiranya dilanjutkan umur oleh Allah SWT antara bersama kita ini. Semoga diselamatkan, diafiatkan. Semoga dia lagi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sambung lagi bila masa. Kita tidak ada ketetapan. Cumanya bila ada masa peluang izin Allah, bolehlah kita ambil kesempatan masa. Maka dengan sekadar ini saja, sekianlah disudahi dengan lafaz dia. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من المكر والاستدراج اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.